Asas Islam itu bersifat anjan ataupun murunah. Anjan ni makna apa? Fleksibel. Sebab itu kita tengok dia, khasais Islam, keistimewaan Islam kita tengok pada mana? Keistimewaan Islam itu terletak di antaranya kerana dia bersifat, orang panggil harakah, dia bergerak, dia fleksibel Islam ni. Sebab tu sejak dulu sampai sekarang Islam ni boleh follow belakang. Tak perlu wujudnya Islam Protestan, Islam Ortodok, tak perlu wujud. Dia berbeza dengan Kristian. Kristian berasa tak apa, ni lama punya ni. Ada, ni expired dah. Kita tubuh Kristian Protestan. Islam tidak ada begitu. Islam tidak ada Ortodok ke Protestan, tak ada. Sebab Islam itu sentiasa bersifat fundamental. Ada. Dari sudut fundamental Islam itu, kefundamentalan itu betul. Boleh dah tu, jadi boleh dah. Jadi perlu diambil berat dalam keadaan dari sudut pelaksanaan dia. Itulah yang dibolehkan dalam agama. Tapi secara asasnya prinsip tak boleh. Ini perkara dia. Jadi sebagai contoh baru-baru ni dah sebut sikit. Baru ni. Jadi timbul isu sister in Islam. Dia buat kempen we are children. We are Allah children. Kita anak Tuhan. Tuan-tuan sekalian, kami ni anak Tuhan. Bila kita kata tak boleh kata gitu, ada pula orang lain yang mengatakan maksud daripada kami anak Tuhan itu, maksudnya kami adalah hamba Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran terang-terang dah. Wa qala an-nasara, kata orang Nasara, nahnu abna Allah. Dalam Quran Allah tidak ada panggil apa? Literal apa? Gapo tu dia guna, saya pun tak faham sangat dia guna. Dia nak betulkan sister tu, dia kata ini jangan ditengok secara literal apa benda lah saya pun. Literal speaking kita tahu minyak 2-3 liter minyak petrol. Jadi dia kata kita tak boleh melihat kepada literal speaking apa dia kata. Jadi kita tak payah lettering ke liter petrol ke, kita pergi tengok pada Quran. Asas daripada Quran. Allah terang-terang, rupanya kalimah ini pernah diungkap oleh orang Nasara dulu. Nasara ni Kristian lah. Wa qala an-nasara, kata Allah, berkatalah orang-orang Nasrani itu, nahnu abna Allah, kami ni anak Tuhan. Sama macam sister yang kita ni duduk lebih, orang panggil lebih sudu pada kuah ni. Siapa nak betul bahawa maksud sister kata kami, maksud kami anak Allah itu ialah maksud kami hamba Allah. Kenapa tak tu kata hamba Allah? Kenapa nak beranak-beranak pula? Ini kalimah yang telah jelas dalam Quran. Tuan-tuan sekalian. Jadi tak boleh. Ini membabitkan akidah. Bab perkataan ni, kalau kataan tu exactly betul dalam Quran, mulai balik, maka sesat. Akidah. Kamu kata kamu anak Allah. Tak? Tak kira lah maksud ke apa. Yang peliknya sister tak ada komen apa-apa. Orang hak luar sister pula. Dia panggil brother pula. Hak duduk gaya. Lebih daripada sister. Sister tak ada gaya ke apa. Dia pun tak ada komen ke apa-apa. Tak? Ini masalah dia. Jadi, kerana itu, perkara asas Islam tidak ada kompromis. Tidak ada. Tak, perkara asas. Bab keimanan, bab tauhid tidak ada. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian. Mari tengok ni. Kadang-kadang. Kenapa manusia ni dia lebih-lebih sangat? Pertama sekali, dia tidak tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia dan menundukkan semua makhluk pada manusia. Khalaqad dunya li ajlil insan, kata Allah. Kami menciptakan dunia untuk manusia. Tuan-tuan sekalian, Allah punya hebat dengan kita ni, pertama, dia buat kita ni khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Comel dah fizikal kita. Tak? Tuan-tuan hak kaji binatang, kaji gapo, tak cuba cari makhluk mana yang lebih hebat fizikalnya. Jangan kira otak lagi. Fizikal saja, doktor. Fizikal saja. Manusia hebat dah. Makhluk lain, tuan-tuan sekalian, pakat makan dengan mulut belakang. Kita makan dengan tangan. Walaupun beruk makan dengan tangan. Haji Mira. Beruk dengan sekat atas dia lah. Beruk siamah. Tapi beruk dengan adik-adik dia ni, lepas dia guna tangan makan, tangan tu jadi kaki.
Dia tak serupa manusia. Manusia lepas dia makan guna tangan, tangan tetap jadi tangan. Tu dari sudut fizikal dia. Kecuali orang yang makan banyak tak gerak nak bangun merangkak, tu memang buruk semua. Dia puasa. Lepas tu buka puasa makan banyak. Tak gerak nak bangun merangkak. Jadi super buruk dah lah. Lepas tangan jadi kaki. Baik. Itu dari sudut fizikalnya dah. Fizikal pun manusia tu dia hebat daripada makhluk lain. Kemudian yang kedua, istimewanya manusia ni Allah mengiktiraf dia pula. Walaqad karamna bani Adam. Kami memuliakan bani Adam. Allah sendiri kata kami muliakan bani Adam. Mulianya bani Adam tadi dengan apa? Dengan kami menundukkan semua makhluk kepada manusia. Semua makhluk atas dunia ni Allah Taala sebut ayat tadi, semua nama dunia kami ciptakan untuk manusia. Li ajlil insan. Kami buat pokok untuk manusia. Allah tak buat manusia untuk pokok. Sebab tu siapa hak sembah pokok, bengong. Pokok tu Allah buat untuk dia je, dia sembah apa? Kalau pokok sembah dia, okey lagi. Sebab manusia, pokok tu dibuat untuk manusia. Allah buat binatang. Untuk siapa? Li ajli insan, untuk manusia. Ada yang untuk dimakan, untuk ditunggang, untuk ditengok dan sebagainya binatang. Ada macam panda tak boleh makan panda. Untuk tengok gitu je. Tapi untuk siapa? Untuk manusia. Sebab tu kambing tak tengok panda. Kita tengok panda. Tak. Jadi maknanya nak sebut tadi ni bahawa apa-apa dunia ni Allah cipta untuk manusia. Allah tak cipta pokok, Allah tak cipta manusia untuk binatang. Allah cipta binatang untuk manusia. Allah buat air. Mak air. Allah buat air untuk manusia. Allah tak buat manusia untuk air. Tak. Sebab apa Allah apa tu panggil? Jadikan semua manusia ni, semua dunia ni untuk manusia. Sebabnya kita ni ada tanggungjawab. Tak? Macam presiden ke Perdana Menteri. Lepas dia naik Perdana Menteri, negara beri macam-macam ke dia tak? Rumah, driver, tukar masuk, tukar jaga, gapo semua tak. Sebab apa? Dia ada tanggungjawab. Takkan nak pergi saja. Contoh sebagai CEO tak. Boleh belaka. Rumah boleh, driver boleh. Pembantu rumah, cuci padang ke apa sebagainya. Sebab apa? Sebab CEO. Kalau mu OEC tak ada. Okay, CEO dapat belaka. Sebab apa? Ada tanggungjawab dia tak? Gaji CEO pergi 100,000, 200,000, 300,000 CEO. Sebab apa? Dia ada tanggungjawab untuk syarikat. Jadi Allah Ta'ala beri macam-macam kita facility tak? Semua makhluk tunduk kita. Sebab apa? Ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Kenapa disebut tanggungjawab? Sebab benda tu kamu kena tanggung. Kalau mu tak tanggung, mu kejawab dapat Tuhan. Tu nama tanggung. Nah, mu kena tanggung. Kalau mu tak tanggung, mu jawab apa Tuhan? Itu maksud dia tadi. Jadi Allah Ta'ala beri manusia macam-macam ni sebab apa? Sebab ada tanggungjawab. Tanggungjawab pertama iaitu sebagai khalifah. Khalifah ni kena buat yang Allah perintah, yang bersifat individu. Semaya individu, puasa individu, ni individu. Kena buat. Tetapi tak boleh lepas juga kita tanggungjawab. Kalau kita hanya diri kita sendiri, kita kena wasiasatu dunya bihi, dunia kita tu. Kita kena juga mengarah kepada agama. Jadi dunia kita, kalau keluarga tu dunia kita. Kalau kita majikan, orang bawah kita. Kalau kita pemimpin, orang bawah rakyat kita. Itu akan kita kena pastikan juga menurut agama Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, tanggungjawab kita. Yang kalau kita tak tanggung, kita jawab. Iaitulah sebagai ibadah. Tanggung itu ibadah. Maknanya apa? Maknanya apa-apa yang Allah bagi ke kita ni, kena mikir belaka untuk jadikan ibadah. Allah pitih kita dah. Pitih ni rezeki Tuhan tulis dah. Masuk je roh, Tuhan tentu dah. Pitihmu banyak mana, getah banyak mana, Tuhan tulis dah. Tak, cuma moga kita tak tahu tu sebab kita cari tu. Kalau moga tahu, tak cari. Tak, sebab tu kita disuruh cari. Dan cari rezeki itulah antara kehidupan kita. Hak boleh berasa lama nak hidup ni. Cuba duduk saja. Nak makan, peluk, masuk mulut. Nak pakai baju dia, tukar baju. Kita boring hidup kita. Tak ada 3 hari mati.
Kes apa kita boleh hidup lama ni? Nak? Kes apa? Kes tuan-tuan sekalian, kita nak hijau. Pas ngaji dulu, ngaji sungguh. Sebab apa? Nak cari hijau. Nak dapat hijau. Dapat hijau, nak apa lah? Nak rumah hijau. Sampai makan Maggi, nak beli rumah. Jadi, nak dapat rumah. Dah dapat rumah, nak fikir pula abang dalam nak. Jadi itu menyebabkan kita boleh hidup panjang. Nah, kalau tidak duduk saja doktor, boring, cuba kita duduk hospital. Duduk hospital tuan-tuan sekalian. Allah. Hebatlah bilik macam mana dak? Hebatlah jenis hospital dak. Jenis bilik kita ni 3,000 semalam ni. Geli niga tuan-tuan sekalian. Dak. Mana sakit. Tak sah geli niga lah. Geling gapo apa? Moga sakit. Kita ada seronok untuk rumah besar-besar, tempat comel ni sebab kita hidup. Kalau sakit, ya Allah, tuan-tuan. Nak, tak ada apa, tuan-tuan. Duduklah tempat yang paling comel pun, tak jadi apa. Sebab tu dalam syurga, tak ada sakit, tuan-tuan. Kalau dalam syurga dah sakit, tak guna syurga tak Allah buat. Hebat-hebat katil daripada emas, cawan daripada emas, tiba-tiba sakit. Jadi. Sebab tu dalam syurga tidak ada sakit. Nah, jadi gitu. Tapi duduk hospital serabut pun sakit lagi juga. Loh. Hari tu masuk ward doktor. Kota tinggi masuk ward. Masuk wardnya ke tengah-tengah aircon peluh. Kebetulan dalam esko tu ada doktor hijau Selayan. Dia kata ustaz peluh ni. Tengah aircon boleh peluh. Tengok jantung laju. Di atas hospital Kota Tinggi yang bagi dia tengok ada sistem jantung. Makan ubat buah lidah. Dia tengok ni kalau tak turun juga, dia kata kita sebutir lagi untuk perjalanan ke JB, dia kata. Kalau nak tahan ke JB kena satu lagi kalau jantung tak turun. Jadi letak wak tu tuan-tuan sekalian, dia ada nombor katil kan. Wak awal ni nombor 5. Tak ada nombor dah kita katil. Sebabnya penuh dah. Jadi sini bunyi A, sini bunyi U. Ini patut jantung banyak ni lagi tinggi lah jawabnya lah. Jadi kena selesa juga hospital pun. Jadi cakap dengan isteri kita, mungkin carilah macam mana nak pergi tempat comel, aku sakit pula ni sakit. Tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur tak. Bunyi ayo ma, India depan. Ayo pa tu kanan. Mampu dah kita dah. Jadi tapi nak ceritanya tadi tu kan. Jadi nak ceritanya Allah Taala ni duit kita piti. Jadi kalau kita pegang saja piti buh dalam bank dah tak? Dia tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Jadi kita kena mikir macam mana jadi ibadah. Sebab tanggungjawab ni. Rezeki tu Tuhan tulis dah. Tapi bagaimana jadikan ibadah? Baru kita tubik nak bagi belanja keluarga ke apa sebagainya. Baru dia jadi ibadah. Kereta kita pun sama. Kereta ni Tuhan tulis dah. Jenis apa kereta kita? Tuhan tulis dah belakang dah. Tak? Jangan ingat Tuhan tak tahu jenama kereta ni. Tak? Tuhan tahu belakang jenama kereta. Kereta akan terbit akan datang Tuhan tahu tak? Gapo dak? Lo ni Exia gapo Iris gapo dak? Akan datang bukan petai gapo ikan patin gapo nama? Allah tahu dah. Nah. Jadi Allah wi kita kereta. Kalau kita duk kereta saja dak, beli kereta duduk rumah. Tak jadi apa. Kita kena mikir macam mana nak jadikan ibadah. Tu cara dia. Sebab benda ni tanggungjawab kita. Semua benda kena jadikan ibadah. Yang ketiga ialah amanah. Ni tanggungjawab kita. Amanah tu apa dia? Iaitulah Islam. Amanah ni Allah Ta'ala telah offer pada bukit, pada gunung, semua tak nak. Manusia tu nak. Allah Ta'ala sifatkan manusia nak tadi. Sebab pertama, dia zaluman. Dia zalim diri dia sendiri. Sebab apa dia zalim diri sendiri? Sebab dia jahil. Jahulah, jahil. Jadi, kita terima Islam. Lepas tu tak nak buat Islam. Maka sebab tak buat tu siapa kena? Kita kena kan? Kan zalim kita tu. Patutnya kalau berasa tak saya buat, jangan terima Islam. Biar jadi pokok. Pokok tak semayang. Orang pula semayang ada pokok. Pokok tak semayang. Nampak tak? Jadi, tetapi bila kita dah terima Islam, supaya kita ni tidak jadi zalim diri kita, kita kena fahamlah Islam tu. Ni kata dia.
Contohnya orang Tina dah. Kalau dia tahu pahala tunggu tok laki dia klik malam. Dia tahu pahala dia besar tak? Dia tak suruhlah tok laki dia buat kunci. Masa Ustaz. Masa. Itulah tadi ni. Nak cerita tadi ni dah. Kita nak tubik ni. Dia dah kata. Buat kunci lah, bang. Kita nak tidur awal, nak pergi mulai. Sebab apa? Dia tidak kata wajib. Cuma kalau dia tahu, dia tunggu. Tapi kalau dia sekadar tahu saja, dia tidak tahu, maka jadi dia tak gerak. Jadi begitu. Contohnya lagi tu, kalau dia tahu kelebihan, dia duk buat air ke tok laki dia. Walaupun hadis ni dhaif, lemah hadis ni. Tapi hala kefadilat boleh ambil. Nah, setiap air yang dibaca oleh isteri, pahalanya Masya Allah. Tidak tergambar. Sampai Nabi sendiri tak tahu nak ayat. Berapa pahala Tuhan nak uji. Kalau orang perempuan tahu belakang gini, ni sehari 30 cawan ni baca kita. Sampai kecil mani tadi. Senang aku baca lah ni bagi mani-mani, esok pun tak minta air mani. Jadi, tapi nak cerita tadi dah. Tapi bila kita tak tahu, tok laki kita suruh buat air, kita tak boleh buat. Ada? Kita tak tahu. Ataupun buat pun dengan tak rela dia. Sambil kaca gula, sambil mulut duk kacang. Nah, sama naik dengan kaca air. Duk suruh semua buat air. Daripada dulu sampai loni. Budak-budak pun buat sendiri. Dia sambil dia kaca tu. Jadi sama laju sudu dengan mulut dia. Jadi sebab apa? Bila dia tak buat arahan suami, dia zalim tak? Zalim. Sebab dia yang akan kena azab. Tapi bila dia tahu, dia tidak dikenakan azab oleh Allah. Sebab itu amanah itu tadi masuk Islam, makna kita kena belajar Islam. Jadi kita faham Islam kan tak? Jadi asasnya begitulah. Bila saya sebut jadi semua pekerjaan dalam hidup dunia ni boleh dijadikan kerja Islam belaka. Bukan ngajar tauhid saja. Semua hak tuan-tuan buat ni pun kena jadikan di ibadah. Yang keempat tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kita facility apa-apa. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab tu apa? Yang keempat ialah tanggungjawab al-imarah. Imarah ni makna apa dia? Imarah ni maknanya kehidupan kita tu kita kena uruskan. Ada? Kita nak buat rumah. Kena. Maka bila buat rumah, kita kena fikir juga bagaimana rumah ini akan mendapat apa panggil? Keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu sekali. Dan yang terakhir ialah kewajipan manusia. Maknanya kalau mu tak tanggung, mu jawab depan Tuhan. Bila kamu diberikan facility oleh Allah kerana kamu ada tanggungjawab yang kelima, tanggungjawab ibtila, yakni tanggungjawab diuji oleh Allah. Memang Allah buat kita untuk dia uji kita. Sebab tu tak semua orang sihat. Nah, kalau kita boleh terima sihat, kenapa tak boleh terima sakit? Sakit tu juga kewajipan kita. Maknanya kita wajib tanggung ujian. Kalau mu tak tanggung, mu merungut, mu tanggung depan, mu jawab depan Tuhan. Kalau kita boleh terima waktu muda tak? Kenapa tak boleh terima waktu tua? Ni tak boleh terima tua. Tengok cermin, tuanya. Dia jumpa Dr. Dana, operate. Boleh tarik tegas sikit. Tak? Tak buat kan sayang-sayang kata Dr. Dana. Jadi maknanya nak sebut, tuan-tuan sekalian, kenapa kalau kita boleh terima muda, tak boleh terima tua? Kalau kita boleh terima kekayaan, kenapa kita tak boleh terima kemiskinan? Sebab itulah rutin manusia. Kalau kita boleh terima hidup, kenapa tak boleh terima kematian? Kita suka dapat tok laki, dapat bini, suka sama-sama hidup. Kenapa sampai menyalahkan Tuhan bila Allah ambil salah satu daripada kita? Sedangkan kita tahu tak ada orang yang hidup sampai tak mati-mati. Tak tahu, tak ada orang. Tak ada orang. Orang hidup tak mati-mati tak ada. Tapi yang mati ada hidup. Semana hidup. Walaupun dia mati, tapi hidup semua. Panggil sepanah hidup. Dia supaya nama orang muda ni, nama dia muda. Tu berapa muda kok. Di Bandar Pusat juga ada seorang kedai roti canai. Nama dia kedai roti canai bini muda. Seru tu. Kalau